وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Okay. So, apa yang tengah kita pelajari adalah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran berbeza dengan bahasa Arab yang biasa digunakan oleh orang Arab sekarang dalam bertutur, sehingga untuk memahami Al-Quran mereka pun perlu belajar. Untuk orang Arab sekarang memahami Al-Quran, mereka pun perlu masuk kelas, perlu belajar. Maka apa yang kita pelajari dalam kelas ini fokus kepada bahasa Arab Al-Quran, dan seperti yang dah kita sebutkan, ia ada 3 level, di mana dalam setiap level kita ada lebih kurang 14 ke 15 pertemuan. Yang pada level yang pertama kita akan mempelajari asas bahasa Arab. Artinya dalam asas ini kita tidak akan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, sebab jika kita terus masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, kita tak tahu lagi, tak ada asas lagi, ya. Sehingga kita hanya akan berpegangan kepada terjemahan Al-Quran, tafsir untuk kita memahami Al-Quran. So kita akan bertukar kepada kelas tafsir, bukan kelas bahasa Arab. Maka dalam kelas ini, dalam level yang pertama ini, kita mempelajari tentang asas, dan perkara yang paling asas yang kita pelajari di awal hari itu berkaitan dengan perbezaan antara maskulin dengan feminin. So, itu yang akan terus menjadi pegangan utama kita di dalam mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Sebab nanti ketika kita dah masuk ke dalam pembahasan yang lain, pembahasan tentang kata kerja misalnya, pun kita akan perlu membezakan bentuk kata kerja pada bentuk yang maskulin dengan feminin. Dah beberapa perkara kita telah pelajari. Di antara perkara utama yang kita pelajari selepas kita mengetahui perbezaan antara perkataan-perkataan yang feminin dengan perkataan-perkataan yang maskulin adalah kita telah mempelajari tentang penggunaan perkataan haza. Haza sama ada kita tulis tanpa baris seperti ini, ya kan, kita baca haza, ataupun kita sempurnakan baris dia, haza. Dan kita pun telah mempelajari perkataan hazihi. Hazihi sama ada kita berikan baris ataupun tidak, ia tetap kita baca dengan bacaan yang sama, hazihi. Hazihi. Dua perkataan ini memiliki maksud yang sama. Ini kita gunakan untuk menunjuk benda-benda ataupun sesuatu yang dekat dengan kita. Perbezaan antara keduanya kita telah pelajari bahwa haza kita gunakan untuk maskulin dan hazihi kita gunakan untuk feminin. Ketika kita nak sebutkan tentang manusia misalnya, haza muslim, haza muslim. Maka hazihi kita akan gunakan untuk hazihi muslimah. Hazihi muslimah. Ini telah kita pelajari. Haza muslim, hazihi muslimah.
muslim, muslimah. Haza dan hazihi boleh juga kita gunakan untuk benda. Bezanya, jika manusia selalu ada jantina, ada lelaki, ada perempuan, tapi benda dia tak ada jantina, tak ada benda yang maskulin, tidak ada benda yang feminin jika dilihat dari jantina. Tapi perkataan-perkataan dalam bahasa Arab sebagian akan dilihat kepada ada tak marbutah ataupun tidak. Jika kita jumpai pada perkataan itu ada tak marbutah, maka kita akan masukkan dia dalam kumpulan perkataan-perkataan yang feminin, meskipun benda itu tak ada jantina. Di antara perkataan yang kita telah jadikan sebagai contoh untuk perkataan yang maskulin adalah perkataan masjid. Masjid, hadza masjid. Hadza masjid. Dan di antara perkataan yang kita telah pelajari masuk dalam kumpulan perkataan yang feminin sebab diakhiri dengan tak marbutah adalah perkataan Ka'bah. Ka'bah. Maka untuk perkataan Ka'bah kita gunakan hazihi. Hazihi Ka'bah. Hadza masjid, hazihi Ka'bah. Masjid maskulin dan Ka'bah feminin. Betul? Kemudian yang juga telah kita pelajari adalah perkataan zalika. Apa maksud perkataan zalika? Itu. Kita gunakan selalunya untuk tujuh benda yang jauh. Zalika. Ya. Dia boleh digunakan untuk benda, boleh digunakan juga untuk manusia. Ya. Ketika kita gunakan untuk manusia misalnya, katakan zalika mu'min. Zalika mu'min. Zalika mu'min. Kemudian tilka. Apa maksud perkataan tilka? Itu. Apa beza dengan zalika? Tilka kita gunakan untuk feminin. Tilka. Mukmin, perkataan yang kita gunakan untuk lelaki, maka kita gunakan zalika. Jika kita ingin tulis di sini perkataan yang bermaksud perempuan yang beriman, maka apa perkataan yang kita tulis di sini? Mukminah. Zalika mu'min, tilka mu'minah. Zalika mu'min, tilka mu'minah. Zalika mu'min, tilka mu'minah. Pada dua contoh yang atas ini kita gunakan untuk manusia. Tapi zalika dan tilka pun boleh kita gunakan untuk benda. Zalika kitab. Zalika kitab. Zalika kitab. Zalika perkataan yang kita gunakan untuk maskulin. Macam mana kita tahu bahawa perkataan kitab masuk dalam kumpulan perkataan yang maskulin? Sebab tidak ada ta marbutah. Okey. Kemudian kita beri contoh misalnya tilka qaryah. Qaryah itu kampung. Qaryah. Tilka qaryah.
Qarya bermaksud kampung. Atau dalam Al-Quran terkadang kita fahami ya dengan maksud negeri. Qaryah, perkataan qaryah masuk dalam kumpulan perkataan yang feminin. Kenapa? Sebab tak marbutah. Qaryah diakhiri dengan tak marbutah. Ini kita telah pelajari ini, dan selepas kita akan masuk ke dalam ulang kaji kepada apa yang kita pelajari selepasnya. Tapi kita akan baca terlebih dahulu ini. Boleh abang baca contoh-contoh yang kita tulis di sini. Ada muslim, hadhihi muslimah, ada masjid, hadhihi ka'bah, dalika mu'min, tilka mu'minah. Okey. Dalika kitab, tilka qaryah. Tilka qaryah. Ada muslim, hadhihi هذا مسجد هذه كعبة ذلك مؤمن تلك مؤمنة ذلك كتاب Tilka qaryah. Di antara uniknya bahasa Arab yang tidak berbaris adalah kita hanya boleh membacanya jika kita faham. Maknanya jika tadi kita boleh baca, menunjukkan kita faham apa yang ada di sini. Ya. Boleh kau baca? Ada muslim, hadhihi muslimah, hadza masjid, hadhihi ka'bah, dzalika mu'min, tilka mu'minah, dzalika kitab, tilka qaryah. Tilka qaryah. Okey, baik. Hadza muslim, hadhihi muslimah, hadza masjid, hadhihi ka'bah, dzalika mu'min, tilka mu'minah, dzalika kitab, tilka qaryah. Tilka qaryah. Okey. Dalam pertemuan yang lepas kita telah mempelajari tentang alif lam. Kita telah mempelajari tentang alif lam. Dan fungsi utama dari alif lam adalah lebih kurang sama seperti perkataan the dalam bahasa Inggris. Fungsi utama dari perkataan alif lam lebih kurang sama seperti perkataan the dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk ke dalam contoh, kita tahu dalam kelas tajwid, dalam kelas kita belajar membaca Al-Quran, kita tahu ada sesuatu yang dinamakan sebagai alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah. Untuk menjumpai dan membaca perkataan itu di dalam Al-Quran mungkin mudah, sebab dalam Al-Quran dah lengkap baris dia. Betul? Al-Quran yang ada pada kita lengkap baris, maka mudah untuk kita mengesan, membezakan dan membaca perbezaan antara alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah. Pada perkataan qamar misalnya, perkataan qamar, qamar yang bermaksud bulan. Perkataan qamar bermaksud bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Al-qamar, bulan. Perkataan qamar jika kita berikan alif lam, al-qamar, maka huruf lamnya dibaca al-qamar. Tapi perkataan matahari, syams. Perkataan matahari, syams. Jika kita berikan alif lam, kita akan baca asy-syams. Betul? Kita akan baca dengan memberikan tasdid pada huruf shin, asy-syams. Huruf lam hilang, silent, huruf lamnya hilang, tidak dibaca.
Asyams. Seakan-akan bacaannya seperti ini, Asyams. Betul? Sebab huruf lamnya tak dibaca. Ya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak perkataan-perkataan seperti ini. Tapi dalam Al-Qur'an kita dah jumpai ada tanda tasdid, maka terus kita baca. Mudah bagi kita untuk membaca dan mengesannya dalam Al-Qur'an. Tapi dalam tulisan bahasa Arab yang biasa, jika kita membaca selain Al-Qur'an, maka selalunya kita tak jumpai baris ini. Selalunya kita tak jumpai baris. Maka di situ kita dihadapkan dengan kesusahan untuk membezakan mana satu yang al-nya mesti kita baca, mana satu yang l-nya silent dan terus masuk kepada huruf selepasnya, mana satu yang sama seperti al-qamar, mana satu yang sama seperti asyams. Kerana tujuan utama kita adalah untuk memahami Al-Quran, maka kesusahan itu tak jadi susah bagi kita. Sebab nanti yang akan jadi fokus utama pembahasan kita adalah ayat-ayat Al-Quran. Betul? Dan masa kita membaca Al-Quran, ianya sudah ada baris. Tapi yang akan menjadi sedikit kemuskilan adalah ketika kita masih tengah belajar dan kita cuba untuk membaca apa yang kita tengah pelajari ini. Terkadang kita tersilap. Saya berikan contoh misalnya. Saya akan tuliskan perkataan. Perkataan ini sarir. Jika saya berikan alif lam pada perkataan sarir, boleh jadi sebagian dari kita akan membaca al-sarir. Sebab tak ada baris. Boleh jadi kita tersilap dan membacanya al-sarir. Kesilapan kita dalam membaca dan bertutur kepada orang Arab, kita cakap al-sarir, mereka tetap akan faham. Mereka akan tetap faham makna ini, meskipun kita silap dalam membacanya. Sepatutnya as-sarir. Jika diberikan baris lengkap akan jadi seperti ini, as-sarir. Itu bacaan yang betul. Bacaan yang salah, al-sarir. Oke. Maka kerana fokus utama kita dalam belajar ini adalah untuk kita mempelajari bahasa Al-Quran, maka saya akan berikan kemudahan dalam perkataan-perkataan yang ada alif lam diikuti dengan huruf lam syamsiyah. Maka saya akan berikan tanda tasdid seperti ini untuk memudahkan kita membacanya, sebab bukan tujuannya untuk kita membaca semua perkataan dalam bahasa Arab, tapi fokuskan kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Selepas kita faham ini, kita dah tahu di antara fungsi dari alif lam adalah ketika kita tengah berbicara tentang satu benda yang khas, satu benda yang khusus. Contoh, ketika saya mengatakan haza muslim, berarti muslim yang saya sebut di sini sekarang dah jadi benda yang khas, sebab saya telah katakan kepadanya haza muslim. Ketika saya ingin memberikan informasi lebih tentang muslim ini, maka saya katakan
Al-muslim salih. Al-muslim salih. Saya akan tulis di sini. Al-muslim salih. Okey. Jika saya terjemahkan ayat ini, dia akan bermaksud betul? Lebih kurang akan terjemahannya seperti itu. Ini adalah seorang muslim. Orang muslim ini adalah saleh, baik. Berarti kenapa pada bahagian kedua dalam ayat ini saya berikan alif lam? Sebab sekarang saya tengah berbicara tentang muslim yang khas. Betul? Saya tengah sebutkan. Hadza muslim. Hadza muslim. Al-muslim salih. Hadza muslim. Al-muslim salih. Jika saya tambahkan lagi keterangan, boleh jadi saya ulang kembali perkataan al-muslim. Al-muslim karim. Hadza muslim. Al-muslim salih. Al-muslim karim. Juga pada kedua-dua perkataannya saya berikan alif lam. Sebab salah satu fungsi utama dari alif lam adalah kita gunakan untuk benda yang khas. Ya. Pada permulaan saya ucapkan ayat ini, dia belum lagi jadi benda yang khas. Saya baru tengah memperkenalkan kepada orang yang mungkin tak kenal dia. Saya katakan hadza muslim. Hadza muslim. Sekarang selepas saya menyampaikan informasi itu, semua telah kenal dengan dia. Hadza muslim. Maka saya akan tambahkan informasi tentang orang ini dengan mengatakan al-muslim salih, al-muslim karim. Okey. Kita masuk pada contoh yang kedua. Hazihi muslimah. Hazihi muslimah. Sekarang saya tengah memperkenalkan. Hazihi muslimah. Selepas saya perkenalkan, sekarang dia sudah menjadi sesuatu yang khas. Antara saya dengan yang mendengar, dah tahu siapa yang tengah saya jadikan sebagai subjek dalam ayat saya. Hazihi muslimah. Al-muslimah. Al-muslimah salihah. Al-muslimah salihah. Dan ketika saya tambahkan informasi lagi, al-muslimah karimah. Al-muslimah karimah. Al-muslimah karimah. Okey. Yang atas contoh. Contoh yang kedua sini yang kita sebutkan adalah benda. Hadza masjid. Hadza masjid. Berarti saya tengah memperkenalkan tentang sesuatu binaan. Kita katakan hadza masjid. Hadza masjid.
Sekarang sebab antara saya dengan orang yang saya ajak bicara dah tahu apa benda yang tengah saya sebutkan, maka ia dah menjadi sesuatu yang khas. Saya akan tambahkan alif lam. Al-masjid kabir. Al-masjid kabir. The masjid is big. This is a masjid. The masjid is big. Masjid itu besar. Kemudian boleh juga saya sebutkan masjid itu cantik. Al-masjid jamil. Al-masjid jamil. Kemudian di sini kita ada Ka'bah. Okay. Ini Ka'bah. The Ka'bah is big. The Ka'bah is beautiful. Hadhihi Ka'bah. Ketika kita ingin katakan the Ka'bah is big, maka kita akan ungkapkan Al-Ka'bah besar. Apa besar? Al-masjid kabir. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah kabirah. Koma. Dan ketika kita ingin ungkapkan Ka'bah itu cantik, maka Al-Ka'bah jamilah. Al-Ka'bah jamilah. Ka'bah ini cantik. Okay. Hadhihi Ka'bah. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah jamilah. Jika kita tengok dari jauh, okey, kita nampak dari jauh sana, itu adalah seorang lelaki yang beriman. Zalika mu'min. Zalika mu'min. Sekarang kita ingin tambahkan informasi tentang orang mukmin itu, bahwa dia adalah orang yang bersabar, orang yang penyabar, dan dia adalah seorang yang misalnya karim dah kita gunakan. Perkataan sabar, al-mu'min sabir. Sabir, orang yang bersabar.
Al-mu'min sabir, orang yang mukmin. Sabir, penyabar, orang yang bersabar. Dan orang yang bersyukur, syakir. Syakir. Dan jika kita ingin tambahkan lebih dari satu sifat, satu keterangan, maka kita ada dua pilihan. Boleh kita terus tuliskan perkataan syakir, boleh juga kita tambahkan wa yang bermaksud dan. Di sini sebagai contoh kita tambahkan perkataan wa dan. Wa syakir, penyabar dan orang yang bersyukur. Syakir, sabir, wa syakir. Dzalika mu'min. Al-mu'min sabir wa syakir. Dzalika mu'min. Al-mu'min sabir wa syakir. Sekarang jika yang kita tengah sebutkan adalah perempuan, maka kita akan gunakan tilka mu'minah. Tilka mu'minah. Jika kita berikan kepada mukminah itu keterangan yang sama, dia juga seorang yang penyabar, dia juga seorang yang bersyukur, maka ayatnya akan berbunyi tilka mu'minah al-mu'minah sabirah wa syakirah. Tilka mu'minah al-mu'minah sabirah wa syakirah wa syakirah. Tilka mu'minah al-mu'minah sabirah wa syakirah. Kita akan mula terbiasa untuk ikut selari dengan bahasa Arab Al-Quran dalam kita berfikir, dalam kita menyusun ayat. Jika kita dah kuasai bentuk-bentuk seperti ini, nanti masuk kepada ayat-ayat Al-Quran, mudah untuk kita memberikan perincian tentang apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dzalika mu'min, al-mu'min sabir wa syakir. Tilka mu'minah, al-mu'minah sabirah wa syakirah. Ini yang kita bicarakan adalah manusia, sekarang benda. Dzalika kitab. Di jauh sana kita nampak ada satu buku, kitab. Dzalika kitab. Dzalika kitab. Al-kitab Al-kitab, al-kitab. Apa keterangan yang kita boleh berikan untuk kitab? Mubin, nyata. Kitab memberikan penjelasan. Al-kitabu mubin. Boleh? Ini perkataan yang banyak kita jumpai dalam Al-Quran, yang Allah berikan sebagai sifat untuk Al-Quran. Mubin. Mubin, nyata, jelas, memberikan penjelasan. Al-kitabu mubin. Kitab itu memberikan penjelasan, memberikan perincian. Dzalika kitab.
Al-kitab mubin. Jika kita ingin tambahkan sifat untuk kitab ini, maka apa agak-agak sifat yang boleh kita tambahkan untuk kitab? Kitab hak boleh. Hak. Kenapa? Boleh? Ya. Selalunya susunannya hak terlebih dahulu, baru kemudian mubin. Boleh, tak ada masalah. Kalau mubin tu di akhir ayat. Selalunya. Setiap kali di akhir ayat. Iya. Selalunya tak ada wa, maka mubinun hak boleh, sebab dia dua perkataan yang kita gunakan untuk mensifatkan al-kitab. Ya. Lebih cantik jika perkataan hak kita letakkan di depan diikuti dengan perkataan mubin. Hakum mubin. Hak adalah kitab yang benar, mubin memberikan penyataan, memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Ya. So huruf waw saya tulis dengan warna biru di sini sebab kita pada hakikatnya ada pilihan, boleh kita gunakan waw, boleh juga tidak. Oke, ayat yang terakhir. Kita tengah berbicara tentang qaryah, kampung atau negeri. Maka apa agak-agak sifat yang boleh kita berikan untuk perkataan al-qaryah ini? Al-qaryah. Tentu kita tidak sifatkan dia dengan mubin atau mubinah atau hak atau haqqah, tidak. Kita perlu cari perkataan lain untuk mensifatkan perkataan al-qaryah. Bersih. Apa bersih? Bersih. Perkataan bersih ada dalam bahasa Arab, tapi tidak masuk dalam perkataan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran, perkataan bersih nazif. Nazif ini untuk bentuk maskulin. Nazif. Bersih. Betul. Jika feminin berarti nazifah. Al-qaryah nazifah. Al-qaryah nazifah. Kampung itu ataupun negeri itu bersih. Aman. Okey. Aman ni banyak dalam Al-Quran. Perkataan aman bermaksud selamat, bermaksud penuh dengan kedamaian. Tapi perkataan itu banyak kita gunakan sebagai nama perempuan. Aminah. Ya, dan ada di dalam Al-Quran ayat yang Allah gunakan perkataan Aminah untuk mensifatkan qaryah. Ada dalam Al-Quran perkataan Aminah yang Allah gunakan sebagai sifat untuk perkataan qaryah. Qaryah Aminah. Nazifah wa Aminah. Aminah. Falaula qaryatan kanat aminah. Qaryah perkataan qaryah yang Allah sifatkan sebagai aminah ada pada surah An-Nahl
ayat 112. Surah An-Nahl ayat 112. Tapi kita tengok ayat itu panjang dan masih banyak lagi perkara yang belum lagi kita pelajari pada ayat itu. Surah An-Nahl ayat 112, surah 16 ayat 112. Ianya ada pada muka surat 280. Untuk yang mushaf yang biasa kita gunakan, mushaf Madinah, ia ada pada muka surat 280. Qaryah kanat aminah. Ayat 112. Wa daraballahu mathala. Allah membuat satu perumpamaan, satu contoh. Qaryatan kanat aminah. Satu negeri yang aminah, yang damai, yang sejahtera, yang selamat. Aminah. Tilka qaryah, al-qaryah nazifah wa aminah. Oke. Sekarang kita tengok di sini. Saya dah tulis banyak ayat di sini dan ayatnya panjang. Sebahagian besar dari perkataan yang saya tulis di sini tiada baris. Ya. Kita tengok di sini. Kita coba baca dan baca dengan kefahaman. Baca dan rasakan bahwa kita faham apa yang kita baca. Ya. Maknanya nanti kita akan terbiasa dengan perkara seperti ini. Dalam pertemuan-pertemuan dahulu kita tulis ayat yang pendek. Haza kitab, hazihi Maryam, haza masjid. Sekarang dah sampai panjang, tapi meskipun panjang, ia ayat-ayat yang terasing beza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Maka nanti kita boleh sampai kepada banyak ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita baca. Sebagaimana mudahnya kita memahami ini. Sebagaimana kita mudah memahami ini, nanti banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca semudah kita memahami apa yang kita tulis di sini. Boleh abang coba baca apa yang tulis ini? Dari atas. Nak start daripada depan ke dekat al? Mulai dari pertama. Haza Muslim. Al-Muslim. Hada Muslim. Al-Muslim soleh. Al-Muslim karim. Hadihi Muslimah. Al-Muslimah solehah. Al-Muslimah karimah. 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 Okay. Hada masjid. Al-Masjid kabir. Al-Masjid jamil. Hada Ka'bah. Hadhihi Ka'bah. Hadhihi Ka'bah. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah jamilah. Okay. Dhalika mu'min. Al-mu'min sabir wa syakir. Tilka mu'minah. Al-mu'minah sabirah wa syakirah. Okay. Dhalika kitab. Al-kitab mubin wa haqq. Tilka qaryah. Al-qaryah nazifah wa aminah. Wa aminah. Okay. Al-Qaryah tu Al-Qaryah. Al-Qaryah, jadi kita boleh baca Al-Qaryah. Al-Qaryah. Abang baca dan faham? Saya baca Al-Qaryah. Tak. Maksudnya yang tadi semua abang baca faham? Oh, faham. Okey, alhamdulillah. Hazihi mas. Mulai dari sini haza Muslim. Haza Muslim. Al-Muslim salih. Muslim kabir. Okey, karim betul? Hazihi muslimah. Al-muslimah
Karimah. Okay. Hadza masjid. Al-masjid kabir. Al-masjid jami'. Okay. Hazihi Ka'bah. Al-Ka'bah kabirah. Al-Ka'bah jamilah. Zalika mu'min. Al-mu'min sabir wa syakir. Okay. Tilka mu'minah. Al-mu'minah sabirah wa syakirah. Okay. Zalika kitab. Al-kitab mubin wa haqq. Okay. Tilka al-qaryah. Al-qaryah Nazifah nazifah wa mu'minah wa aminah. Wa aminah. Ini semua yang ada di sini adalah perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, melainkan nazifah. Nazifah bukan perkataan yang ada dalam Al-Quran. Okay, هذا مسلم المسلم صالح المسلم كريم هذه مسلمة المسلمة صالحة المسلمة كريمة هذا مسجد المسجد كبير المسجد جميل هذه كعبة الكعبة كبيرة الكعبة جميلة ذلك مؤمن المؤمن صابر وشاكر تلك مؤمنة المؤمنة صابرة وشاكرة ذلك الكتاب مبين وحق تلك القرية القرية نظيفة وآمنة. Okay, bukan, coba. Bukan. هذا مسلم المسلم صالح المسلم كريم هذه مسلمة المسلمة صالحة المسلمة كريمة هذا مسجد المسجد كبير المسجد جميل هذه كعبة الكعبة كبيرة الكعبة جميلة ذلك مؤمن المؤمن صبر والشاكر Sabir. المؤمن صابر والشاكر تلك مؤمنة المؤمنة صابر والشاكرة Okay. ذلك الكتاب المبين والحق Okay. تلك قرية القرية نظيفة والآمنة. Okay. Al-Qaryah nazifah wa aminah. Ini semua perkataan ini perkataan yang ada dalam Al-Quran. Maknanya selain kita mempelajari tentang kaidah asas dalam bahasa Arab, kita juga sedikit demi sedikit mempelajari tentang perkataan-perkataan yang nanti kita akan jumpai di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, melainkan perkataan ini nazif. Al-Quran selalunya menggunakan perkataan suci. Al-Quran selalunya menggunakan perkataan suci, tahirah, menggunakan mutahharah, menggunakan perkataan tahur untuk mensifatkan sesuatu, ya, bersih. Bukan satu lafaz yang ada dijumpai dalam Al-Quran. Okey. Mubin itu terang. Mubin. Mubin sifat Allah. Kalau karim itu generous kan? Betul? Generous. Okey. Karim. Karim boleh bermaksud mulia, boleh juga bermaksud orang yang dermawan. Iya, orang yang banyak memberikan bantuan kepada orang lain boleh disifatkan sebagai karim. Maknanya ada dua makna dari perkataan karim. Yang satu bermaksud mulia. Mulia ini boleh jadi dia keturunan orang besar, maka disifatkan sebagai mulia, karim. Atau karena sifat dia yang banyak memberikan bantuan kepada orang lain, yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa beza dengan Wahab, Ustaz? Wahab bermaksud memberi. Wahab bermaksud memberi. Kalau Karim? Karim adalah sifatnya.
Wahab perbuatan sentiasa memberi. Oh, wahab perbuatan dia sentiasa Hmm. memberi. Memberi. Ya. Okey. So jika kita dah faham ini, kita akan berlatih untuk ada dua bentuk latihan yang kita akan cuba. Yang pertama, kita akan buat ayat seperti ini dengan perkataan-perkataan yang berbeza. Kita akan buat ayat seperti ini dengan tukar perkataan kepada perkataan yang lain, ya. So kita boleh susun, boleh berikan apa kata sifat dan boleh tanya kepada saya apa perkataan yang mahu digunakan untuk menyusun. Okey. Sebelum saya padam apa yang saya tulis sini, ada siapa yang ada soalan? Okey? Dah. Okey. Yang pertama, hadza walad. Hadza walad. Anda lelaki, walad bermaksud boy. Yang kedua, hazihi bint. Bint masuk dalam bahasa Melayu menjadi binti. So dalam bahasa Arab dia bint, anak perempuan. Kalau kita nak baca bintun boleh. Kalau kita cakap itu Bint. Ahmad bin Ismail. Kenapa? Bukan Ahmad walad Ismail. Ahmad walad Ismail. Ahmad. Tak macam nama kita. Oh, bin. Bin. Okey. sebenarnya kalau binti jadi anak perempuan saya kan? Binti bermaksud my daughter. Okey. Perkataan walad boleh bermaksud, tapi perkataan ibn atau bin ini yang tadi abang sebut, Ahmad bin Khalid bin. Sedangkan walad makna dia lebih luas lagi, dia boleh digunakan untuk budak lelaki. Ya. Hada qalam hadza qalam hadhihi syajarah qalam syajarah zalika fil surah al-fil, zalika fil gajah, tilka baqarah, syajarah pokok, baqarah
Okey, 6. Okey, kita susun ayat. Formatnya macam tadi. Pertama kita sebutkan ini. Kemudian kita tambahkan lagi informasinya dengan mengatakan this is a boy. The boy is apa keterangan yang kita nak tambahkan. Budak tu besar ke, pandai ke, budak tu rajin ke, budak tu malas ke, budak tu apa saja, handsome ke. Hadhihi bint. Dan di antara yang telah kita pelajari, jika subjek yang tengah kita sebutkan adalah perkataan dalam bentuk maskulin, maka sifat dan keterangannya pun dalam bentuk maskulin. Jika subjek yang kita sebutkan feminin, maka sifat dan keterangan yang kita tulis pun ada dalam bentuk feminin. Okey, jika ada apa perkataan baharu yang nak tambahkan ataupun gunakan perkataan yang telah dipelajari, boleh? Beradab. Perkataan beradab, perkataan adab, dia bukan perkataan yang ada dalam bahasa Arab klasik, bahasa Arab. Dia berakhlak. Berakhlak ada dalam Al-Quran. Akhlak tu Berakhlak. Okey. istimewa ada tak dalam Quran, Ustaz? Istimewa ada. Ada. Akhlak ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi al-akhlak perkataan dalam bahasa Arab, tapi untuk mengungkapkan orang yang berakhlak, dia dua perkataan. Orang yang berakhlak, dan kita belum lagi masuk dalam pembahasan itu. Jadi sabar dulu. Kalau istimewa boleh tak, Ustaz? Hadza walad. Istimewa, di antara perkataan istimewa, mumtaz. Mumtaz bukan baik. Mumtaz, spesial. Mumtaz. Mumtaz bukan cemerlang. Mumtaz. Iya, cemerlang, maksudnya istimewa, spesial. Ya. Mumtaz, itu mumtaz. Mumtaz, perkataan yang memiliki rutuah yang sama ada dalam Al-Quran. Mumtaz, perkataan mumtaz jika ditulis seperti ini, mumtaz. Mim ta alif zai, mumtaz. Mumtaz bermaksud spesial, istimewa, cemerlang. Boleh, al-walad mumtaz. Boleh, al-walad mumtaz. Ya, boleh kita tambahkan, boleh kita sebutkan satu sifat, dua sifat, tiga ke? Al-walad, kalau kata kita nak sambung, dia baca macam ni, Ustaz. Al-waladun mumtaz. Al-walad mumtaz. Al-walad mumtaz, betul? Betul. Kalau di istiqomah berakhlak, perkataan Arab kan tidak. Berakhlak, kalau nak saya sebutkan perkataan berakhlak, dia boleh diungkap apa? Dari dalam Quran ada lah. Betul lah. Perkataan akhlak ada, perkataan akhlak. Perkataan akhlak, tapi perkataan berakhlak tak ada. Kalau akhlak dalam Al-Qur'an, khuluq ya. Al-waladun mumtaz
wa khuluq. Tidak, khuluq maksudnya akhlak. Kalau dia memiliki akhlak, boleh kita tambahkan perkataan sahib. Tak boleh. Kalau Sahib. Hasanah baik kan? Hasan baik, boleh? Wa hasan. Hasan boleh? Boleh kan? Al-waladu mumtaz wa hasan. Okey, cantik tu. Hasan boleh. Hasan perkataan dalam Al-Quran. Hasan bermaksud baik. Hasan bermaksud kebaikan. Hasan boleh digunakan untuk maksud cantik, sempurna. Ya, hasan juga. Ha sin nun, betul? Hasan, ha sin dengan nun hasan. Al-waladu mumtaz. Apa? Berani. Syuja'. Syuja' dalam hadis ada. Al-Quran tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia tu tempat. Jadi tu sebab dia pakai hasanah. Bukan. Bukan karena dunia. Oh. Perkataan hasanah itu sendiri bermaksud perbuatan yang baik. Bukan dia sebab dia termasuk dalam feminin. Perkataan hasanah feminin, betul. Tapi kenapa dia berhasanah tidak hasan? Mesti kan dunia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia tu bukan dikira sebagai tempat. Betul, dunia tempat, tapi perkataan hasanah di situ dia tidak berkaitan dengan perkataan dunia. Bukan kerana dunia dia jadi hasanah. Ya. Dia perkataan jadi feminin, dia tak mesti kerana apa namanya? Kerana sebahagian dari sebab yang kita dah sebutkan. Ada juga kerana nak jadikan ia sebagai satu benda yang khas. Ketika satu benda kita jadikan sebagai satu benda yang khas, boleh dengan menambahkan tak marbutah. Contohnya kita ada perkataan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pembuka. Perkataan pembuka pada asalnya Fatih. Fatih. Tapi kita tambahkan tak marbutah sebab kita jadikan dia sebagai nama khas untuk membuka. Sebenarnya kalau dalam kategori maskulin dengan feminin ni ada lagi satu kategori. Bukan ada lagi satu, ada lagi. Oh, ada lagi banyak. Ada lagi beberapa. Yang kita belajar sampai 5 betul anggota. Betul. Anggota badan. Betul. Sebab maknanya ada lagi banyak kan? Betul, sebab kita hanya akan fokuskan kepada perkara yang banyak berulang di dalam Al-Quran. Okey. Kalau perkataan khas pun dia ada nama bukan juga. Betul. Perkataan yang kedua, bint bermaksud anak perempuan. Perkataan yang ketiga, qalam, pen. Apa agak-agak kata sifat yang kita boleh gunakan untuk mensifatkan pen? Qalam bukan kata-kata tak? Qalam. Kalam itu yang kata-kata kalam. Qalam kata-kata. Ya, ini qalam is pen. Oh, kalau kata-kata Allah tu dia jadi
kalamullah lah. Yeah, this is kalam. Kalamullah. This is kalam bermaksud, boleh kita terjemahkan dengan maksud kalam ataupun speech. Kalam boleh kita gunakan untuk maksud speech ataupun kata-kata. Kalau mungkin tu bisa. This is dengan huruf kaf, ini kalam. Itu qalam. Qalam. Hitam, aswad. Betul. Perkataan hitam kita sudah banyak gunakan. Boleh. Al-qalam aswad, betul. Cantik. Ustaz, kalau itu maskulin, kalau feminin hitam jadi apa? Aswadah boleh. Tapi tak betul, tapi orang akan faham. Ya. Yang betul, dia akan bertukar bunyi menjadi sauda. Asbatul sauda. Habbatus sauda, betul. Habbah. Sebab perkataan habbah feminin sifatnya sauda. Tapi perkataan hajar maskulin, maka aswad, hajar aswad. Betul, hajar aswad. Betul, hajar maskulin. Itu lain lagi. Hajar batu kan? Isteri Nabi Ibrahim. Isteri Nabi Ibrahim ni Hajar. Itu habdas. Yang ini pula hajar, ini hajar aswad. Hajar aswad. Batu. Kan? Ustaz? Iya, hajar berarti batu. Hajar. Betul? Tapi aswad tu ada biru. Okey. Ini hajar aswad. Betul. Dan yang tadi yang habbatus sauda, habbah sauda. Seed. Oh, seed. Okey. Butir, Biji, benih. Benih. Habbah. Habbah sauda. Ni ada ni tamar buta ni habbah. Tapi sauda tu Tak. Maksudnya perkataan hitam untuk maskulin adalah aswad. Perkataan hitam untuk feminin adalah sauda. Sebenarnya aswad tu kita ada dua perkataan yang digunakan. Aswad dengan sauda. Betul? Kalau perempuan tu hitam jadi sauda. Sauda, betul. Macam ada. Bin sauda. Apa? Kalau cakap bin sauda. Boleh? Bin sauda. Beautiful. Beautiful. Jamilah. Sis Rosie Sauda. Betul? Rasa betul lah. Tak. Oh, Bin enggak. sauda. Hitam. Hitam. Akak hitam. Putih. Tak betul. Dia ada confuse. Abang sauda. Hajar aswad. Ya. Tapi untuk sekarang tak payah peningkan dulu dengan yang hitam ni. Ya. So perkara yang kita tak lagi pelajari, so memang tak perlu kita peningkan. Jadi tadi kalau Al-qalam aswad. Aswad. Kolam aswad. Kalau panjang ke tu? Tawil. Nawil boleh. Betul? Hitam dan Ada. panjang. Tawil. Tawil. Tak dapat. Oh, ni dah. Tahu baru perkataan baru jadid. Jadid. Ada dalam Quran ke? Ada? Oh, jadi. Wa jadi. Jadid. Ada perkataan qadim. Qadim.
Qadim boleh bermaksud lama. Kalau khadi, Khadim bermaksud pembantu. Ada. khadam. Baik, khadi. Pembantu lah, kadang. Betul? Saya setuju khadi. Khadi itu maknanya pembantu. Maksudnya pembantu. Ustaz, ganas dalam bahasa Arab apa Ustaz? Apa? Ganas. Ganas. Fit, gajah yang ganas. Wow. Kejut tak kan? Agak ada. Belum lagi. Oh ya, okey. Okey. Alright. Asyajarah kabir. Okey. Hadza sajarah. Hazihi sajarah. Sajarah. Segar. Apa? Dua boleh? Kan? Asyajarah kabir. Kabirah, betul. Asyajarah kabirah sifat hadi sifat cantik. Sifat dan kabirah lah. Betul kabirah. Dan itu qadimah. Betul? Qadimah. Itu dah cantik tu susun ayatnya tu. Ini kalau nak baca Asyajarah. Asyajarah, betul. Silent N. Silent lam. Betul. Ya. Asyajarah. Rimbun. Ada perkataan dalam bahasa Quran tak rimbun? Ada. Ada. Apa dia Ustaz? Dalam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Insan, utufuhan Daniyah. Oh, angkat ganas tadi tu yang fil kan? Ajar kan? Nanti baca surah Al-Fil. Betul. Asyajarah. Okey. Kalau gajah tu sedang marah, Marah. mesti dalam Quran kan? Ada marah dalam Al-Quran. Okey. Ada ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa marah. Perkataan-perkataan marah, kita ada beberapa pilihan yang Allah sifatkan perkataan marah untuk Nabi Musa. Ghadban.
Ghadban. Ghadban. Kalau kita nak kaitkan al-fil, gajah itu gajah itu menyerang. Wow, menyerang lagi. Menyerang kota Kaabah kan? Surah Al-Fil kan? Menyerang. Betul, menyerang adalah verb. Belum masuk lagi kita dalam pembahasan verb, kata kerja. Okey. Boleh kita gunakan ini juga untuk maksud marah. Marah. Ghadban. Dia root word yang sama dengan perkataan maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Ghain, dad dengan ba. Ini root word dia 3 huruf. Dia bukan muka. Ghairil maghdub alaihim. Murka. Murka, marah, murka. Oh, sama lah. Sama. Root word dia sama 3 huruf. Ghain, dad dengan ba. Pada perkataan maghdub, dia pun ditambahkan huruf mim, kemudian huruf ghain, dad, dan terakhir huruf ba. Dia ada tambahan 2 huruf ini. Ini ada tambahan 2 huruf juga, alif dengan nun. Perkataan dasar dia Ghadban kan? Perkataan asalnya ni ghain, dad dengan ba. Oh. 3 huruf ini. Nanti Ghadban. Dot dengan ba. Ghain, dad dengan ba. Bukan. Ma kata huruf yang ditambahkan. Tidak. Ma ini bermaksud orang yang maghdub, maksudnya orang yang dimurkai. Betul. Kalau bukan atau tidak itu la kan? La boleh. Ma pun ada tapi ma-nya panjang. Ma-nya panjang. Ma. Okay. Al-fil Ghadban. Okay. Betul? Nanti dalam lesson yang ke-10 baru masuk dalam verb, baru masuk dalam kata kerja. Iya betul. So, kita dah terbiasa dengan ini, kita dah boleh susun ayat meskipun masih merangka-rangka, tapi kita dah mula boleh bezakan. So nanti baru kita masuk dalam bentuk plural, masuk dalam verb. Dah selesai masuk verb, baru kita akan masuk kepada level yang selanjutnya. Ustaz, kalau kita nampak kat Asmaul Husna, nama Allah tu, which is the word that we can use. Kalau kita pakai, boleh tak kita gunakan dan sifat-sifat tu lah untuk guna dalam perkataan biasa? Boleh, kecuali beberapa perkataan yang hanya digunakan untuk Allah, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq. Kalau orang penyayang macam mana? Kalau orang itu penyayang, Rahim. Rahman tak boleh. Rahman tidak. Jadi kalau orang tu penyayang, kalau nak cakap gajah tu penyayang, boleh tak? Boleh. Al-fil Rahim. Rahim betul. Gajah tu penyayang. Oh, I see. Manja lah. Betul. Manja Ustaz? Manja. Tak ada dalam Al-Quran. Tak ada. Ustaz, mungkin yang masalah dari hati tu. Apa Pak? Kalau
Kucing. Kucing. Kucing sama bahasa Arab dengan bahasa Inggris lebih kurang sama. Qit. Qit. So kalau kit wahid boleh. Boleh? Kucing Kit kucing Ustaz. Betul. Hurairah. Banyak perkataan kucing dalam bahasa Arab. Ada qit, ada hir, ada bis, ada sinaur. Macam Abu Hurairah tu bukan nama dia, gelaran dia Ustaz kan? Bapa kucing. Iya, Betul tak? betul. Jadi Hurairah tu di kucing lah maksudnya. Dia berasal dari perkataan ini hir. Hir bermaksud cat, sama seperti qit, sama seperti bis. Ya, Hurairah tu belakang dia bukan tak marbutah kan? belakang dia tak marbutah. Jadi kalau Abu Hurairah bapa kucing, gelaran. Oh, kita ambil Abu tadi. Abu, betul. Gelaran. Betul. Dan hir bermaksud cat, kitten, Hurairah. Bis. Tak. Bis. Hurairah, Hurairah yang tu. Yang bawah tu kan? bis. Sama bermaksud kucing juga. Bukan maksud dia dengan ke? Dengan nama bis. Itu bismillah. Ada mimnya itu, bismillah. Okey, ada sesiapa yang nak cuba baca? Contoh-contoh yang ini? Okey, satu lagi Al-Baqarah. Ni Baqarah ada dalam Al-Quran. Baqarah. Al-Baqarah kabirah. Al-Baqarah kabirah dah besar memang. Al-Baqarah. Al-Fil. Nazifah boleh. Apa? Al-Baqarah Nazifah boleh. Boleh, bersih, Bersih. hitam, sauda. Sauda. Tapi marah pun hitam. Ghadban. Ghadban. Al-Fil Ghadban. Gajah pemarah. Gajah itu pula. Al-Qalam Aswad wa Jadid. Okey, jadi boleh abang baca? Mulai dari Hazza Walad. Nak tengok tulisan ni dulu. Okay. Al-waladu mumtaz hasana wa hasana. Wa Hasan. Wa hasana. Al-waladu mumtaz wa hasan. Okey. Yang pintu saya tak. Boleh samakan dengan yang atas, tambahkan tak marbutah, selesai. Al-bintu mumtaz. Mumtazah. Mumtazah wa hasanah. Okey, macam tu. Asy-syajarah Qalam dulu. Haza qalam. Hadza qalam kan? Al-qalam aswad wa jadid. Okey. Betul syajarah. Asy-syajarah al-qabirah. Itulah. Okey. Betul? Habis tak? Alfil tadi dah baca? Okey. Alfil Ghadban. Okey, Al-Fil Ghadban. Boleh? Ada lagi? Al-Baqarah kabirah. Okey. Okey, tak apa. Boleh ke cuba baca? Ustaz, kalau saya baca kita di bawah dulu ya, Ustaz. Boleh bawa baca dulu. Okey. Al-Baqarah sauda nazifah. Okey, betul. Al-Fil Ghadban. Al-Fil Ghadban, boleh. As-Sajarah kabirah. Al-Qalam aswad wal jadid. Wajadid, boleh. Al-Binti Ustaz. Al-bin. Al-bin Muntazah wal Jahila.
Okey. Al-walid Al-walad. Al-walad muslim wal khuluq was-sajad Wasyuja'. was-sujad. Wasyuja' berani. Betul? Syuja'. Okey. Hadza walad al-walad mumtaz wa hasan. Okey. Hadhihi bint al-bint mumtazah wa hasanah. Okey, cantik. Yang ketiga. Hadza qalam al-qalam aswad wa tawil. Okey. Hadhihi syajarah asy-syajarah kabirah wa qadimah. Muqaddimah boleh. Dzalika fil al-fil rabbah wa qaribah wa kabirah. Okey, boleh. Apa tu kabirah dia? Wa kabir, bukan kabirah. Tilka baqarah al-baqarah kabirah Kabirah. wa nadhifah. Wa nadhifah. Okey, boleh. Alhamdulillah. Itu kita dah mula terlatih untuk mula dari membezakan tadi antara yang maskulin dengan feminin. Kemudian macam mana memberikan sifat untuk feminin dan maskulin. Dan nanti pun masa masuk dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan jumpai bentuk yang macam itu. Jika kita dah terbiasa dengan kaedah ini, nanti senang untuk kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk level pertama ini memang kita tak masuk lagi pada ayat-ayat Al-Quran untuk kita memudahkan kita memantapkan asas dalam bahasa Arab Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa soalan yang nak disampaikan berkaitan dengan perkara yang lain? Boleh tak? Boleh. Tanya benda yang tak berkaitan. Boleh.